Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan tengok tingkatan 1 bab 5. Okey, maafkan saya, nombor 4 salah. Bukan 4 bab 5 tamadun awal. Tak, tajuk tu tamadun awal dunia. So sebelum ni kita dah tengok bab 4, iaitu makna tamadun dengan ciri-ciri tamadun. Makna tamadun, maksud tamadun asasnya kita ambil pada dua pandangan. Senang di sini makna tamadun. Pandangan dari sudut pandangan Islam dengan pandangan Barat. Okay, pandangan Islam dia fokus pada kerohanian ataupun nilai-nilai akhlak. Tetapi pandangan Barat difokus kepada lahiriah, fokus kepada sifat-sifat kebendaan. Nampak bangunan, seni bina, pencapaian tulisan, sudut luaran lah. Okay. Jadi fokus kepada secara keseluruhannya keduanya hampir sama, iaitu masyarakat yang bertamadun ni mesti kebiasaannya mampu membentuk sebuah bandar di mana masyarakatnya ada pekerjaan, mampu menghasilkan pertanian, mampu membuat aktiviti perdagangan, ada sistem pemerintahan, ada teknologi, ada kesenian, ada kesusastraan dan sebagainya. Okey. So yang kita nak tengok untuk bab 5 ni adalah apakah dia tamadun awal? Kat mana? Okey. So dalam bab ni yang kita nak tengok adalah lokasi 4 tamadun awal. Okey, 4 tamadun awal iaitu yang pertama tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, yang ketiga tamadun Indus dan tamadun Huang He. Okey, ni saya pun salah eja Saya ikut yang ni, saya ikut eja lama. Kena ikut buku teks yang baru Huang He. Okey. Untuk lokasi ini, sebelum ni saya biasa bagi peta dunia kan. Okey. Saya pun akan mulakan dengan peta dunia. Okey, ni peta dunia di mana kita ada benua, tengok benua Amerika, benua Afrika, benua Eropah, benua Asia dengan benua Australia. Okey. So sekarang ni kita tak nak benua Amerika. Okey. Kita tak nak benua Amerika. So kita akan fokus kat sini saja. Fokus ke Eropah, Asia dan Afrika. Okey. Boleh? Okey. Sambil itu tolong pegang modul saya untuk kita bersama-sama mengikuti pelajaran pada hari ini. Okey? Okey. So, untuk kenal pasti 4 tamadun awal, kita kena kenal pasti dulu 4 lokasi negara pada masa kini. Okey, negara apa? Malaysia, India. Okey. Terus apa yang kita akan buat? Arab dan China. Okey. Kita akan buat. Okey, so sekarang awak tengok modul awak. Okey, tengok. Kita akan tengok. Okey, ni sama kan? Dalam awak punya modul kan? Okey. Saya ambil gambar sama sebab saya nak bagi awak confuse kan. Okey. Nampak? Kita akan fokus pada 3 Eropah, Afrika dengan Asia. Okey. Kalau dekat modul, okey, anda dikendaki untuk labelkan kedudukan Malaysia. Okey, jadi tolong tulis Malaysia. Okey, nampak? Okey, kat situ. Okey, tulis Malaysia. Okey, kemudian kita akan tengok dekat China. Okey, atas sikit. Atas sikit, masih lagi kat benua Asia, China. Okey, tulis sekarang. Okey, India. Okey, dia dekat dengan lautan Hindi tu. Okey, sebelah Malaysia tu. Okey, kemudian satu lagi adalah Arab. Okey, kenapa saya suruh awak tentukan lokasi untuk negara masa kini? Untuk mudahkan awak kenal pasti dekat mana lokasi sebenar tamadun-tamadun awal. Sebab pelajar pada hari ini gagal untuk mengenal pasti peta-peta. Okey, Malaysia pun tak tahu kat mana. Walaupun Malaysia tak ada kaitan dengan tamadun awal dunia, tapi saya nak tahu sebab dia ada kaitan kedudukan Malaysia. Tengok ni di tengah-tengah. Tengah-tengah antara India dan China. Awak akan jumpa antara India dan China. Antara India dan China. Awak akan jumpa perkataan tu Okey, boleh saya teruskan? Okey, saya teruskan. So sekarang, okey, tengok. Sekarang kita nak label. Label dan warnakan Awak dah tulis Malaysia, China, India,
Arab. Okey, pastikan dah betul Kemudian kita nak warnakan. Okey, untuk pertama, untuk kita labelkan tamadun Mesopotamia, awak kena cari negara Arab. Okey, awak tengok sebelah negara Arab. Okey, lokasi dia berdekatan kat situ saja. Okey, dia kat sebelah kanan peluk tu nampak? Kat situ. Okey, warnakan dekat situ. Okey, tolong tulis Mesopotamia. Okey. Maafkan saya gangguan-gangguan. Okey. Boleh? Okey, warna awak buat 4 warna lah Okey, warna yang dekat atas tu awak masukkan dekat warna yang sama dalam petunjuk tu Okey. Kemudian kita tengok Mesir Purba. Okey. Pertama sekali awak kena cari negara Arab. Nampak negara Arab? Okey, dia sebelah tadi sebelah kanan sebelah kanan Mesopotamia, sebelah kiri adalah Mesir Purba. Nampak? Okey, situ dia dekat benua Afrika Mesir. Okey, boleh torikkan warna, tandakan. Okey, tuliskan Mesir Purba. Okey. Indus. Okey, kemudian kita akan tengok Indus. Indus senang je. Indus dekat dengan India. Okey. Cuma dekat atas sikit. Dia belah utara sebab dia dekat Pakistan Okey, atas. Okey, India. Okey. Situ tulis Indus. Kemudian akhir sekali adalah tamadun Huanghe. Okey, atas sikit Huanghe. Okey, boleh? Kita salah eja tu. Huang. Okey. So saya masih lagi belum move on dengan ejaan lama kan. Okey. Okey, kena move on Okey. So sekarang ni nampak ejaan tamadun Huanghe tu. Okey, ni lokasi tamadun awal. Okey, tengok dekat modul kat bawah. Okey, tadi awak dah kenal pasti kan? Awak dah warnakan, awak dah labelkan. So, untuk yang kedua kita nak tentukan lokasi yang tepat, mesti berdekatan dengan sungai. Keempat-empat tamadun awal muncul bermula di lembah sungai. Okey, semua bermula mesti dekat dengan sungai, baru dibentuk tamadun. Okey, kita akan tengok satu tamadun apa tadi? Maafkan saya. Okey, kita tengok tamadun Mesopotamia Kalau kita tengok dekat situ, saya boleh zoom ke? Wow, saya boleh zoom. Okey, nampak? Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. Ada 2 sungai kat situ Okey. Baru saya tahu boleh zoom. Okey, kemudian yang kedua adalah tamadun Mesir Purba. Okey, tengok. Kat sini yang awak dah label tadi. Cuma saya nak fokus dekat nama sungai je. Okey, untuk sungai tamadun Mesir Purba. Terlebih. Okey, Sungai Nil. Sungai Nil. Okey, boleh tulis. Okey, kemudian dekat tamadun Indus. Okey, Sungai Indus. Indus Huanghe senang. Sebab nama sungai sama dengan nama tamadun. Okey. Last sekali adalah tamadun Huanghe. Okey, nampak. Okey. Nampak? Tengok, saya tak move on lagi ejaan lama. Maafkan saya nak edit dekat laptop nanti lama. Huanghe, awak betulkan ejaan ikut ejaan ni. Ikut ejaan ni Huanghe. Okey. So, ataupun nama lain dia adalah Sungai Kuning. Okey. Jadi awak tengok kebanyakan lokasi kemunculan tamadun awal mesti berkaitan dengan sungai. Okey. Kenapa? Kenapa sungai? Sebab sungai ini sangat penting kepada manusia. Tanpa sungai, sebenarnya sungai membekal air. Air sangat penting kepada manusia. Tanpa air nanti manusia akan mati sebab dia keperluan asas Okey, apakah kepentingan sungai kepada manusia tamadun awal? Ini basic.
Semua orang tahu. Okey, secara umumnya nanti kita akan tengok, mari kita tengok Sungai Nil dekat Tamadun. Mesti. If you've ever dreamed of exploring ancient Egypt, longed to follow in the footsteps of the pharaohs, or imagined the desert sun setting over the emerald Nile, you're ready to step aboard a Nile River cruise. For over 5,000 years, the Nile has been the lifeblood of Egypt, and there's simply no better way to experience that wealth of Egyptian history, culture, and architecture than on a Nile River cruise. The Nile is a wonder in its own right, the wellspring of civilization in ancient Egypt and northern Africa for the last 10,000 years. In a desert region where it only rains a few times a year, the Nile is the only consistent source of water to sustain the necessities of civilization, such as agriculture and drinking water. The Nile River is the longest in the world, at 6,695 kilometers. For good reason. Most of the great cities and wonders in ancient Egypt and neighboring Sudan were built along its banks. Okey, apakah kepentingan sungai? Okey, tadi kita akan tengok sungai itu panjang menyebabkan masyarakat bertumpu dekat sepanjang sungai ini. Sebab apa? Sebab dia sumber bukan sumber minuman saja, sumber makanan sekali. Okey, secara umumnya kepentingan sungai yang pertama adalah sumber minuman. Okey, boleh tulis dekat dalam modul saya tu tengok kepentingan sungai secara umumnya. Okey, sumber minuman. Okey, yang kedua adalah sumber protein. Sebab dalam sungai bukan saja untuk berkekal air saja, tetapi dalam sungai itu terdapat pelbagai hidupan-hidupan berjadikan makanan. Antaranya adalah ikan. Okey, dan masyarakat juga pada awalnya menjalankan aktiviti pertanian. Jadi daripada mana dia nak suburkan tanaman kalau bukan daripada air? So air itu diambil daripada sungai. Okey, untuk menyuburkan tanaman. Okey, last adalah digunakan sebagai pengangkutan dan hubungan. Tadi nampakkan video ada orang guna naik kapal kan, sebab sungai ni terlalu besar. Bukan sungai ni lah, kebanyakan sungai-sungai Tamadun, nanti awak tengok Tamadun Mesopotamia ke, Sungai Euphrates ke, Sungai Tigris ke, Sungai Huanghe ke, Sungai Indus ke, semuanya besar lebar dan besar. Sebab tu dia sebagai salah satu yang digunakan untuk sebagai jalan perhubungan. Sebab antara kenderaan darat dan kenderaan laut dicipta terlebih dahulu. Okay? So orang banyak menggunakan kenderaan laut untuk menghubung antara tamadun satu tamadun dengan tamadun lain. Sebab itu sungai penting untuk pengangkutan dan perhubungan. Okay, semua ni boleh tulis dalam modul. Okey, kita akan tengok. Okey. So, apakah kepentingan sungai kepada manusia sehingga ke hari ini? Jom kita tengok satu video lagi. Sungai bukan sekadar jalinan air yang mengalir hingga ke muara. Sungai adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Tiap airnya menyuburkan tanah, menghidupkan tumbuhan di hutan, menjadi panganan satwa-satwa. Seperti harimau. Layaknya jaringan media sosial, di mana manusia terhubung di dunia maya. Sungai adalah pusat jaringan ekosistem hutan. Dalam semesta alam, ekosistem adalah keseimbangan yang menghubungkan jagat raya dan menggerakkan kehidupan. Ketika sungai tercemar, hutan akan hancur, ekosistem akan lumpuh. Harimau akan mati, kita akan mati. Saatnya menjernihkan kembali aliran sungai, lestarikan ekosistem hutan, jaga harimau, selamatkan kehidupan kita.
je. Maksudnya sungai bukan sahaja penting untuk masyarakat tamadun dulu, tapi sungai juga penting untuk masyarakat pada masa kini. Okey. Jadi sebab tu saya ada sediakan satu soalan kebat untuk sungai. Simple je sebenarnya. Awak je suka fikir susah. Okey, kita tengok. So apa yang akan berlaku sekiranya sungai tercemar? Okey. Satu lagi video. Maafkan saya, ajak video. Sikap masyarakat sekitar yang tidak bertanggungjawab membuang sampah ke dalam Sungai Klang menjadikan sungai berkenaan bertukar lokasi lambakan sampah yang menjijikkan. Tinjauan Harian Metro di sekitar kawasan itu mendapati longgokan sampah termasuk plastik yang mencemarkan ekosistem air memenuhi sungai berkenaan dan dilonggok di tebing sungai. Perbuatan itu dibimbangi boleh membahayakan nyawa termasuk mengundang pelbagai penyakit. Okey, nampak tadi. Tadi adalah sebutan daripada Metro TV tentang tinjauan tentang pencemaran sungai. Tapi itu berlaku pada 2014 sungai sekarang dah bersih sikit lah. Okey, cuma kita nak tengok apa yang berlaku sekiranya sungai tercemar. Nanti sumber air kita akan menjadi kotor. Kemudian bila air kotor nanti kita tak dapat minum air yang bersih. Okey, bila dapat minum air yang bersih nanti kita boleh datangkan penyakit. Bukan sahaja itu, malah awak tengok boleh datang pencemaran udara. Kalau sampah tersangkut situ akan menjadikan, dia ada kaitan dia sampah tersangkut situ akan menyebabkan bau busuk. Kemudian dia akan menyebabkan pencemaran udara dan sekitarnya pun jadi macam tak cantik. Lepas tu pelajar kan suka kaitkan dengan pelancongan kan. Jadi macam menjejaskan pelancongan dan sebagainya. Okey. Tapi untuk soalan kebat saya tak nak ni. Saya cuma kita nak tengok langkah-langkah aja ya. Okey, kita akan tengok latihan isi. Okey, latihan isi nanti saya akan buat satu lagi video. Okey, satu lagi video untuk khas untuk macam mana kita nak latih isi secara basic je lah. Okey, cuma saya nak rumuskan untuk yang topik hari ni. Okey, boleh? Kita tengok, yang kita tengok awalnya adalah 4 tamadun awal. Tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir, tamadun Indus, termasuk Hoka. Okey, kemudian awak dah kenal pasti kat mana lokasi, nama-nama sungai, dan kemudian kita akan tengok apa itu kepentingan sungai kepada masyarakat awal dan awak akan jawab soalan kebat. Yang ni saya akan buat pada video lagi satu untuk fokus macam mana nak tulis esei. Okey, so cukup setakat hari ini. Terima kasih, maafkan atas kekurangan. Nanti penerangan nanti saya akan baca lagi sikit. Okey, terima kasih kepada semua. Bye.